Allahu 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 Allah. Syariat itu khas untuk dia saja. Contoh, Nabi nikah tak perlu wali. Nabi nikah tak perlu mas kahwin. Nabi tak boleh ceraikan isterinya. Dan Nabi juga tak boleh kahwin lagi bila ayat itu diturunkan. Berarti, sebagai seorang Islam, kita hanya ikut perintah Nabi. Bukan ikut Nabi. Dan kalau kita faham konteksnya, kedua-dua ayat ini, ayat pertama surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3, ini adalah syariat untuk umat Nabi. Dan surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52, ini adalah syariat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka bila kita faham konteksnya, maka berlaku tak Nabi menipu sekarang? Tidak berlaku lagi. Wallahu alam. Satu penjelasan yang baik, saya rasa apa yang tadi Brother Lim sebut, kita sebagai umat Islam haruslah bezakan syariat kepada Nabi dan juga syariat kepada umat Nabi. Iaitu tidaklah semua perkara yang Nabi buat kita boleh ikuti. Beberapa poin yang Brother Lim sebut, contohnya Nabi bernikah tidak perlu mas kahwin. Nabi juga tak boleh menceraikan isteri, malah tak boleh kahwin lagi. Dan dia tu mempunyai 9 orang isteri. Dan kalau saya boleh katakan sedikit tambah di sana, kita contohnya tidak boleh kahwin dengan ibu kita sendiri. Begitu jugalah seperti Ummul Mukminin ataupun ibu kepada orang-orang mukmin. Jadi satu penjelasan yang sangat baik Brother Lim. Dan saya nak pergi pula seterusnya, berkenaan juga dengan isteri Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup dia tu dia mempunyai 11 orang isteri. Dan dia juga mempunyai 9 orang isteri pada satu tempoh masa. Kirakan ada 9 orang isteri, satu tempoh masa yang sama. Jadi persoalan saya di sini ialah, mungkin ada sebahagian orang yang pernah ataupun mereka tu memfitnah Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah. Mereka mengatakan bahawa Nabi ni, dia sebenarnya seorang yang mungkin akal tidak begitu sihat. Sebab itulah dia perlukan banyak isteri. Contohnya macam dalam istilah, kalau kita nak kata tu seperti sex maniac lah kalau dalam bahasa Inggeris dia. Jadi macam mana kita nak jelaskan kepada orang bukan Islam, terutama sekali kalau mereka ada salah tanggapan sebegini. Silakan Brother. Bismillah, alhamdulillah. Soalan ini soalan yang agak popular lah kalau kita pergi YouTube ya. Tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan saya mempunyai pengalaman sebenarnya, practical punya experience. Seorang kawan saya yang baik ya, kawan baik, seorang missionary Christian sebenarnya, pernah datang jumpa saya dan dia cerita, dia bagi gambaran bahawa na'udzubillah, dia sebut Nabi ni kenapa perlukan ramai isteri. Dia kata, seorang lelaki, seorang isteri sudah cukup. Kenapa pun ramai? Kalau dia tak gila seks, na'udzubillah, maka dia siapa? So, bila orang tanya, kadang-kadang orang tuduh, saya cadangkan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, relax. Apa yang kita perlu buat adalah dengar dulu soalan tu dan kita menjawab secara rasional. Jangan terbawa-bawa, jangan kita jadi emotional. Kalau kita emotional, maka kita mungkin tak dapat menyampaikan jawapan dengan tepat. Maka saya tanya dia, since kamu kata, na'udzubillah, Nabi Muhammad SAW gila seks, na'udzubillah, okay, sebagai seorang Islam saya tak percayalah, tapi kamu percaya, no problem, saya tanya dia. Saya tanya, boleh tak kamu tunjukkan sedikit simptom? Sebab setiap penyakit, dia mesti ada simptom. Kalau kita tanya doktor, okay, gila seks ni, itu apa? Mereka akan kata, itu suatu penyakit, is an illness. Setuju tak setiap penyakit, dia mesti ada simptom. So, kalau kamu boleh tunjukkan, okay, simptom-simptomnya, okay, itu lebih mudah untuk saya terimalah tuduhan tu. So, saya kata, boleh tak kamu tunjukkan? So, biasanya dia diamlah, dia tak mampu tunjukkan apa-apa. Maka saya tanya dia, apa kata jom kita bincang? Mari kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, okay? Dan di situlah, kalau kita dapat, kita cuba cari, tengok ada tak simptom-simptom. Kalau ada simptom, mungkin tuduhan kamu tu tepat. Tetapi kalau tak ada simptom, mungkin tuduhan tu tidak tepat. Mungkin itu suatu salah faham. Maka dia setuju. Maka kita pun bincang. So, saya tanya dia, okay? Nabi nikah pada usia berapa? Pandangan umum, senang kita bincang pandangan umum 25. Okey, dia kata betul-betul. Dan isteri Nabi Muhammad SAW yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha, usia berapa pada masa itu? 40.
Maka saya pun tanya dia soalan pertama. Saya tanya dia soalan pertama. Okay. 25 nikah dengan 40. Okay. So, saya tanya dia, kalau orang yang gila seks, suka tak dia nak kahwin wanita tua daripada dia 15 tahun? Ni soalan pertama. Dia diam dululah. Saya sambung. Saya tanya dia, tahu ke tak tahu? Nabi Muhammad SAW monogami. Monogami maksudnya hanya mempunyai seorang isteri. Dalam satu jangka masa berapa lama? Siapa tahu? dekat 25 tahun. Berarti pada usia 25 Nabi, hinggalah usia 50, dalam hidup Nabi Muhammad SAW hanya mempunyai seorang wanita. Maksudnya apa? Sampai usia 50, okay? Usia 50 bagi Nabi Muhammad SAW, line clear. Berarti Nabi tidak ada tanda-tanda gila seks lagi. Sambung. Saya tanya dia lagi, Nabi nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha berapa kali janda? 2 kali janda. Adakah orang gila seks kau kahwin wanita yang 2 kali janda? Dan kemudian Khadijah meninggal dunia. Okey, meninggal dunia. Dalam hidup Nabi Muhammad SAW dekat 2 tahun. Satu jangka masa tanpa ada wanita. Saya nak tanya, orang yang kalau gila seks, boleh tak dia kemarau 2 tahun? Boleh tak tanpa wanita 2 tahun? Bukan 2 hari, 2 tahun. Berarti sampai sekarang ada tak tanda-tanda gila seks? Pendekkan hujarlah. Dan kalau kita lihat lagi, selepas itu, okey, selepas itu Nabi nikah dengan 2 wanita yang muda, alright? Dan selainnya isteri-isteri yang Nabi nikahi, majoritinya adalah janda-janda. Saya nak tanya, orang gila seks semasa muda ke, gila semasa tua? Okey? So Nabi nikahi isteri-isteri, ramai di kalangan janda-janda. Saya nak tanya, ada tak simptom menunjukkan dia gila seks? Kalau orang gila seks, pasti gila semasa muda. Orang gila seks ini, persoalan saya, dia nak bertanggungjawab tak? Macam mana dia didik isteri-isterinya? Biasanya orang gila seks punya, dia apa yang dia gila sebenarnya? Gila kahwin ke gila seks? Dia nak kahwin tak? Dia tak nak. Dia nak bertanggungjawab tak? Dia nak mana? Mana nak? Kebanyakannya orang yang gila seks ni, dia lebih suka touch and go. Bukan touch and keep. Dia touch and go. Pendekkan cerita, sampai sekarang, ada tak mana-mana tanda menunjukkan gila seks tu? Tak ada. There isn't tanda-tanda. Tak ada tanda-tanda. Dan saya tanya kepada sahabat, setakat ini jelas tak Nabi belum ada tanda-tanda? Dia kata, saya tak peduli, dia kata. No problem lah. So, I pendekkanlah hujah. Maka saya cakap dengan dia, yang penting saya telah buktikan kepada kamu, Nabi Muhammad SAW tak ada tanda-tanda gila seks. Tapi yang kamu percaya dia gila seks tu, no problem. Itu peribadi, no problem. Tapi saya cakap dengan dia, Nabi Muhammad SAW hanya ada 9 isteri, kamu tuduh dia gila seks. Saya minta dia, apa kata kamu cuba buka Bible, buka tafsir, terjemahan satu isu, buka tafsir Bible. Tafsir Bible, dia sebut bahawa Daud alaihissalam, ada seorang Nabi, Daud alaihissalam, dia mempunyai 99 isteri. You panggil dia apa? Kalau 9 isteri dah panggil gila seks, 99 isteri. Kita panggil 11 kali gila seks. Oh, banyak kali. Dan saya tanya dia, ada seorang Nabi lagi dalam Bible. Nama dia adalah Solomon atau Sulaiman alaihissalam. Dalam Bible sebut dia ada 700 isteri, 300 gondit. Keseluruhannya dia mempunyai 1000 isteri. 1000 isteri. So saya tanya, 9 isteri you panggil gila seks, 1000 isteri panggil apa? Mungkin kamu kena buat CD rosak. Tahu CD rosak tak? Atau CD sangkut. Pasang CD, tiba-tiba dia sangkut. Gila. Last kali kita kata seks. Dan saya cakap dengan dia, sebagai seorang Islam, saya bukan Kristian, sebagai seorang Islam,
tetap saya tak percaya. Walaupun dalam Bible sebut Daud alaihissalam ada 99 isteri, Sulaiman alaihissalam ada 1000 isteri, tetap saya tak percaya mereka gila seks. Saya tak percaya. Mereka ada banyak ramai isteri disebabkan syariat zaman mereka adalah lelaki boleh kahwin seberapa ramai wanita yang mereka suka. Sebab itulah saya tak percaya mereka gila seks. Tapi syariat zaman Nabi Muhammad SAW untuk umat Nabi maksimum 4. So kalau kita faham ceritanya, maka ada tak bukti apa-apa tanda menunjukkan dia gila seks sekarang? Wallahu alam. Wallahu alam. Allah